Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saya mulakan timbalan pengurusi Ustaz Amran, kemudian semualah ahli jawatan kuasa dan kemudian hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada malam ini. Pada asalnya bulan lepas kan, tapi disebabkan ada beberapa perkara balik kampung dengan banjir dengan apa semua kan, keluarga pun kena, ada yang kena, kakak, kemudian juga mak mertua. Jadi Alhamdulillah malam ni saya minta kepada Ustaz Khair kita saya kata kat dia, kita buat dua lah kalau macam tu kan, kira ganti balik lah malam ni. Dan insyaAllah pada Ahad ketiga lah, setiap Ahad pertama, Ahad ketiga insyaAllah. Baik, jadi sebelum kita pergi jauh ni, saya tak tahulah, mungkin ada tuan-tuan kenal, ada mungkin tak kenal kan. Saya Mustafa Muhammad Suki, asal Kuala Lumpur Pahang, duduk di Seri Peristana, dekat je lah kan. Dan kemudian belajar, saya punya bidang sebenarnya lebih kepada Islamic banking, kewangan Islam, sebab saya juga terlibat dengan bank, kemudian ada juga ahli jawatankuasa syariah untuk koperasi pelaburan kaki tangan, bank muamalat dan berapa ni lah, berapa penyiasat syariah lah. Itu saya punya bidang lah. Jadi bila berbincang tu asalnya nak buat fiqh muamalat jadi tak apalah, bila mana kita minta, kebetulan saya tulis buku ni 2020 kan, 2021 tahun lepas, maka kita cuba berbincang tentang sirah Nabi SAW. Walaupun ini cerita berkenaan dengan riwayat-riwayat sirah yang diragui, riwayat-riwayat sirah yang mana dhaif ataupun lemah, tetapi insya-Allah nanti saban minggu kita berbincang, kita akan pergi juga kepada sirah yang lebih detail sikitlah, kepada satu-satu isu, dan kita akan kaitkan dengan sirah dan praktik ataupun fiqh daripada sirah yang boleh kita manfaatkan, yang boleh kita amalkan insya-Allah. Baik, jadi sebelum kita pergi jauh kepada kitab ini, kita nak tahu dulu sebenarnya sirah ni apa dia. Kerana dalam bahasa Arab dia ada dipanggil siyar wal maghazi. Siyar wal maghazi, iaitulah sirah dan juga maghazi. Maghazi ini ialah, sebab tu kata Imam Ibn Manzur, ini kalau orang buat PhD ke buat master, dia akan pergi kepada ta'rif. Jadi ta'rif ni satu benda yang sangat penting. Jadi kalau kita tengok daripada sudut ta'rif, kata Imam Ibn Manzur, sirah ini ialah tariqah, perjalanan dakwah Nabi SAW. Jadi tak kiralah dalam bentuk kita kata dakwah Nabi, hijrah Nabi, dalam bentuk bagaimana wahyu turun, bagaimana Nabi dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka semua itu dipanggil sebagai sirah secara umumnya. Dan kemudian yang kedua dipanggil maghazi. Maghazi ini dia sirah, tetapi fokus penceritaan dan juga riwayatnya itu lebih fokus kepada siri peperangan Nabi SAW. Kerana Nabi ni kalau kita tengok dia ada peperangan itu, ada peperangan besar dan ada peperangan yang kecil, macam Uhud, macam Khandaq, kemudian macam Badar, itu semua peperangan besar. Dan ada juga peperangan itu yang dalam bentuk pengutusan, yang dipanggil sebagai syariah, ataupun dipanggil sebagai pengintipan, ataupun dihantar beberapa orang untuk merisik tempat-tempat tertentu, dan apakah strategi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menentang Nabi SAW. Yang itu juga dimasukkan oleh para ulama sirah, dipanggil juga sebagai peperangan. Tapi yang betul-betul perangnya, seingat saya lah, tak sampai 57 siri peperangan lah. Dan 57 tu pun ada lebih daripada tu, 27 sampai 30 siri peperangan Nabi tak pernah pergi. Nabi cuma mengutuskan para sahabat. Sebagai contoh, Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu dalam peperangan Zatus Salasil. Walaupun nama Zatus Salasil itu tidak ada riwayat yang kukuh lah, tapi peperangan itu diketuai oleh Amr bin Al-As, tapi Nabi tak pergi. Jadi adalah berapa siri peperangan yang mana lebihnya itu Nabi tak pergi, Nabi utuskan para sahabat. Tapi yang lebih 27 sampai 30 tu lebih fokus kepada Nabi sendiri pergilah. Macam peperangan besar lah, Uhud, Badar, Khandaq dan sebagainya. Baik, jadi itu
Kalau kita sebut sirah, kita sebut maghazi, maka dua-dua itu adalah terkandung dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi kita nak tengok dulu apa sumber sirah. Sumber sirah yang utama. Pertama sekali, sirah yang paling autentik adalah daripada Quran. Itu sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana huraian daripada para ulama tafsir dan sebagainya, cerita tentang peperangan, cerita tentang juga dakwah Nabi di Mekah, Madinah, bagaimanakah surah Ali Imran itu menceritakan keadaan orang-orang di sekelilingnya, bagaimanakah Al-Baqarah itu menceritakan keadaan orang di Madinah, bagaimana juga Al-Baqarah menceritakan tentang keadaan orang-orang yang mana berdakwah dan kemudian juga mengingkari Nabi mereka. Itu lebih fokus kepada orang-orang yang dipanggil sebagai Yahudi. Ali Imran lebih fokus kepada Nasara. Yang itu campur semua dah. Sirah Nabi sikit pun ada, dan kemudian sirah Nabi-Nabi terdahulu. Okey, jadi itu sumber yang pertama. Sumber yang kedua adalah hadis Nabi SAW yang tidak dapat disangkal lagi. Jadi hadis Nabi pertama sekali yang ada dalam Al-Bukhari. Yang ada dalam Bukhari. Sebab tu dalam Bukhari itu sendiri ada bab berkaitan dengan sirah wal maghazi. Ada bab khusus, ada bab yang menceritakan tentang siri peperangan dan juga sirah Nabi SAW. Kan itu dia punya konsepnya, dan begitulah juga dengan kitab-kitab hadis yang selepas itu. Dan kemudian juga kita boleh dapat juga riwayat sirah ni adalah daripada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat ni siapa? Antara Sayyidina Abdullah ibn Abbas, antaranya riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kemudian juga riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan juga riwayat-riwayat daripada sahabat lain seperti mana Sa'ad bin Abi Waqqas ataupun Sa'ad bin Amr al-As dan seterusnya. Jadi semua itu adalah riwayat-riwayat sirah daripada sahabat yang sahih daripada bagaimana mereka bertemu ataupun mereka menceritakan di tempat ataupun kepada murid-murid mereka tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sambunglah kepada zaman Urwah bin Zubair, riwayat daripada seterusnya kepada tabi'in seperti mana riwayat daripada Musa bin Uqbah. Jadi dalam riwayat sirah dia ada riwayat Ibnu Ishaq, ada riwayat Musa bin Uqbah, ada riwayat Zuhri, ada riwayat Syurahbil, dan banyak lagi riwayat-riwayat sirah ni. Cuma kata Imam Malik rahimahullah, riwayat yang paling bagus sekali, autentik kesahihan dia adalah riwayat daripada Musa bin Uqbah. Kerana Musa bin Uqbah ni dia punya terpeliharanya, riwayat itu dia tak bercampur dan dia masih menggunakan sistem sanad. Maksudnya daripada siapa? Daripada Nabi SAW. Kalau riwayat tu dah sampai kepada zaman Ibnu Ishaq, riwayat Al-Waqidi, riwayat-riwayat yang selepas itu jadi isu sikit. Isu sikit lah. Cuma kita kata, kalau pergi kepada riwayat sirah, maka riwayat Musa bin Uqbah adalah riwayat yang utama untuk diambil sebagai pegangan daripada riwayat sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia punya konsep asas lah. Jadi sebelum kita pergi ni, kita kena tahu apakah sumber sirah, dan kemudian kitab-kitab yang terkemudian. Tabaqat Ibn Sa'ad sebagai contoh, ataupun Tarikh At-Tabari. Al-Imam At-Tabari ada kitab tarikh, cuma bercampur-campur. Ada riwayat yang berbagai. Sebab tu para ulama mereka buat kitab sirah ni, ada saja kitab-kitab sirah yang baru. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dekat sini ada lebih hampir berapa puluh rujukan juga kalau tengok kat sini. Hampir jugalah 5-60 rujukan kitab-kitab yang dahulu dan juga kitab-kitab yang moden. Sebagai contoh kita kata Syekh Akram Dia Al-Umari dalam kitab beliau Sahih Sirah Nabawiyah, kemudian juga Syekh Sofi Rahman Mubarak Furi, kemudian juga ulama-ulama yang lain seperti mana Syekh Muhammad Ali Al-Awishan, kemudian juga Syekh Abdul Marzuq ataupun kita panggil Mahdi Rizqullah, dan ulama-ulama yang lain yang mana mereka cuba saring riwayat sirah tu. Sebab riwayat sirah ni bercampur. Ada yang sahih, ada riwayat Syiah, ada riwayat daripada Khawarij, ada riwayat daripada Mu'tazilah, yang mereka pun klaim macam-macam klaim lah, yang mereka katakan ini datangnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak terlepas riwayat mereka-mereka yang taksub kepada imam-imam mazhab, tak terlepas juga. Maksudnya mazhab Syafi'i ada dia punya riwayat menyatakan sekian-sekian Nabi sebut dan sebagainya lah. Jadi itu antara perkara yang kita perlu teliti lah. Jadi bukan semua sirah dia kita kata yang autentik, hatta dalam buku teks ke, hatta dalam mana-mana buku sekalipun, maka kita kena teliti dengan riwayat itu, dan teliti itu tak boleh tidak
kita kena bergantung kepada para ulama yang mahir lah dalam bidang hadis dan khususnya dalam bidang sirah. Dan sebab tu saya cuba untuk tengok balik riwayat-riwayat yang popular, cerita tentang labah-labah lah, cerita burung merpati. Sebahagian riwayat tu daif, sebahagian riwayat tu boleh jadi palsu, kan? Kemudian riwayat bagaimana dalam gua tu apa cerita dia, kena patuk ular ke, kemudian apa ke, kan? Kemudian riwayat kita kata apa, banyaklah dakwah-dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya, yang mana kita kadang-kadang benda tu biasa diceritakan, tetapi sebenarnya dia melibatkan isu yang sensitif. Ni juga saya masukkan tentang riwayat para sahabat, yang mana para sahabat ni juga tidak terlepas daripada tempias, mereka ini juga kena dipanggil sebagai apa? Fitnah. Riwayat daripada Umar Khattab radhiyallahu anhu minum arak. Dia kaki paling kuat minum arak. Kemudian apa? Bunuh anak perempuan dia waktu zaman jahiliah. Riwayat Abdul Rahman bin Auf masuk syurga merangkak, dan macam-macam lagi lah. Jadi semua riwayat-riwayat tu dia famous. Orang buat marketing dalam pengajian dan sebagainya. Cuma kita nak kena teliti daripada sudut tu supaya kita dapat faham bahawa setiap benda yang kita nukilkan tu adalah benar ataupun tidak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila cerita tentang sirah, dia amat berkait rapat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum tu kita nak pergi tengok zaman sirah ni, selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat ambil alih. Antaranya disebut oleh Imam Ibn Sa'ad dalam tabaqat dia, Sayyidina Abdullah ibn Abbas, sahabat Nabi ni, dia membahagikan hari-hari tertentu tu kuliah pengajian dia tu kepada berapa subjek. Ada subjek hadis, ada subjek tafsir, ada subjek fiqh, dan termasuk subjek sirah, maghazi. Maksudnya benda ni pada peringkat awal selepas kewafatan Nabi, dia proses penyebaran, dia belum proses pembukuan. Maksudnya masih ada sistem sanad. Sistem sanad ni daripada siapa? Daripada Nabi. Kan dia mesti ada sistem tu, sebab kita nak tahu benda tu sahih ke tak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga pada zaman Muhammad bin Muslim ataupun Ibn Shihab Az-Zuhri. Ni biasa dengar tuan-tuan, Imam Zuhri, dia pun pakai sistem sanad bila riwayatkan sirah dan sebagainya. Dan sebab tu zaman Abdul Malik bin Marwan, ketika mana disebut oleh Imam At-Tabari dalam tarikhnya, pada zaman Abdul Malik bin Marwan ni, antara benda yang Imam Zuhri buat ialah dia suka menyebarkan tentang sirah Nabi, pengutusan ni kepada Abdul Rahman ibn Malik. Iaitulah waktu tu kita panggil sebagai kita panggil apa istilah dia, Amirul Mukminin lah, ataupun Perdana Menteri lah pada waktu tu. Jadi dia suka berutus surat dan cerita tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya pada peringkat awal tu, selepas kematian Nabi, wafat Nabi dan juga para sahabat, maka selepas itu akan ada zaman yang kita panggil sebagai zaman periwayatan dan penceritaan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma bila datang kemudian tu dia jadi masalah sikit. Iaitulah masalahnya berlaku pada zaman Imam Muhammad bin Ishaq. Dan kemudian zaman Al-Waqidi, kemudian zaman Ibn Hisham dan sebagainya. Mereka menulis sirah, mereka campur aduk. Dalam tu ada riwayat tak tahu sahih ke tak, kan? Campur semua. Dan kemudian menyebabkan orang-orang yang terkemudian ni dia datang, dia kata Muhammad Ibn Ishaq ni adalah imam dalam sirah. Dia memang imam dalam sirah, tetapi daripada sudut kualiti penulisan itu, sebab tu saya sebut tadi, Imam Malik kata riwayat daripada Musa bin Uqbah lebih kukuh, lebih kuat untuk diambil sebagai riwayat yang sahih datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, jadi iaitu kita tak nak cerita panjang lah tentang Muhammad bin Ishaq, Imam Malik bergaduh dengan dia, itu cerita panjang lah. Cuma kita nak kata bahawa daripada sudut sirah, dan saya nukilkan juga ada pendapat Ibn Ishaq yang kita boleh pakai selagi mana bertepatan dengan riwayat yang dibawa oleh imam-imam terdahulu. Itu dia punya konsep. Okey, itu secara ringkas tentang perjalanan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman awal, pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in. Kemudian zaman penulisan. Bila masuk zaman penulisan ini, maka ramai yang ambil tempat lah. Macam Imam At-Tabari dalam Tarikh At-Tabari. Yang ni awal lagi ni. Awal lagi. Zaman Imam Ibn Kathir apa semua tu dah lewat dah. Tu dah lewat dah. Zaman Zuhri. Imam Zuhri ada kitab dia sendiri. Kitab sirah, maghazi dia sendiri, Imam Zuhri. Tapi tak ada pembukuan lah. Dia cuma ada dalam rekod yang menyatakan dia memang ada kitab dia sendiri. Syurahbil juga ada. Musa bin Uqbah juga ada kitab dia sendiri, tapi tak sampai kepada kita secara pembukuan. Yang ada cuma riwayat daripada dia.
Nanti kita akan ceritalah, kita akan tengok banyak contoh-contoh yang kita akan ambil. Baik, cuma yang kedua, adakah teknik kita nak nilai sirah ni dia sama dengan teknik kita nak nilai hadis? Tu cerita dia kan. Sebab hadis ni dia mesti sahih dengan 5 syarat. Sebab tu kata Imam Al-Iraqi dalam Alfiyah Al-Iraqi, fal awwalu muttasilul isnad bin naqlil adil dhabitil fuadi an mithlihi min ghairi majzuzi wa min illatin qadihatin fatuzi. 5 syarat ni mesti ada, dan tuan-tuan mesti tahu dah, bersambung sanad kan, dia punya rawi tu adil, kemudian dhabit, kan, kemudian juga dia mesti tidak ada cacat, dan kemudian dia tidak ada ganjil riwayatnya itu daripada riwayat yang lain. Kan, jadi yang tu mungkin tuan-tuan boleh tengok dah, banyak dah asatizah kita yang syarah tentang 5 ni. Cuma adakah sirah kita nak pakai metod yang sama? Setiap sirah yang ada tu riwayat macam mana, perawi macam mana, kan, bersambung sanad ke tak, ada cacat ke tak, ada illah ataupun dia ganjil ke tak dengan riwayat-riwayat yang lain daripada orang yang lain. Adakah kita nak pakai yang sama? Sebahagian para ulama dia mutasyaddid, dia agak keras dalam bab ni. Seperti mana Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dia ada Sahih Sirah Nabawiyah tapi tak sempat habis, beliau wafat rahimahullah. Jadi dia susun metod muhaddithin. Ulama-ulama hadis punya susunan sirah tu dia kena ikut sebiji, rawi dia apa pun semua dan sebagainya. Jadi kalau tengok kebanyakan yang mana sebahagian para ulama terima riwayat itu, dia dhaifkan dan dia tak masuk dalam kitab dia. Banyak tu kan. Jadi nipis je kitab sirah tu. Sebab apa? Banyak dah yang telah pun disaring oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dan ramai lagi ulama yang pakai metod dia ni. Kan antaranya juga kalau kita tengok seperti mana Syekh Dr. Akram Dia Al-Umari, seperti mana juga ulama-ulama yang lain, Syekh Safi Rahman Mubarak Furi, dia mutasahil sikit. Dia agak mutasahil ni maksud bermudah-mudah sikit dalam riwayat. Okey, so kita nak tengok sebenarnya apa metodologi para ulama isu sirah ni. Adakah mesti ikut metod muhaddisin, ikut satu-satu, ataupun ada sikit kelonggaran? Kata Al-Hafiz Al-Iraqi, dinukilkan juga daripada Imam Ahmad, menyatakan bahawa dalam metod sirah ni kami agak longgar sikit. Dia tak macam riwayat tentang akidah dan hukum hakam. Kalau riwayat akidah dan hukum hakam autentik mesti sahih. Dia tak boleh ada yang tak sahih. Dan kalau tak sahih pun dia mungkin boleh sabit dengan ijma'. Sebagai contoh, bila mana Nabi sebut dalam riwayat daripada Abdullah bin Umar, ni hadis ni sahih riwayat Ibn Khuzaimah dan riwayat daripada Imam Ad-Darqutni, yang mana kata Nabi SAW, Nabi menyatakan kepada kita tentang isu berkait dengan air. Apa dia isu berkait dengan air ni? Kata Nabi, idza balaghal ma'u qullatain lam yahmil al-khabas. Kalaulah satu ataupun air tu dia telah pun capai 2 kolah. 2 kolah ni tuan-tuan dalam kitab-kitab Arab dulu dia kata lebih kurang dalam 2 hasta lah. Lebar bekas tu, lebar dalam bekas tu yang lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang kiraan 2 hasta, tu kira 2 kolah. Bukan 2 kolah masjid. Dok bayang 2 kolah besar betul 2 kolah dah. 2 kolah tu je. Kan dia punya. Kalau dalam kitab-kitab fiqh sebut lebih kurang dalam berapa ratus liter lah, 100 lebih sikit liter macam tu, itu sudah dikira sebagai 2 kolah. Okey. So isu dia ialah Nabi SAW sebut tu hadis tu sahih. Tapi bagaimana nak tentukan bahawa kalau najis jatuh dalam tu dan kemudian dia jadi air tu mutanajis, air tu najis. Maka ada satu hadis riwayat daripada Abu Umamah Al-Bahili. Hadis ni riwayat daripada Al-Baihaqi, tetapi para ulama hadis muhaddisin antara Imam Ibn Abi Hatim mendhaifkan hadis ni sebab isu rawi. Apa dia? Kata Nabi SAW dikatakan, iaitulah innal ma la yunajjisu syai'. Sesungguhnya air itu takkan dinajisi oleh sesuatu illa ma ala ataupun illa ma ghalaba alaihi rihihi au ta'mihi au launih au kama qala. Melainkan kalau dia bercampur tu dia ada bau, rasa dan warna. So air tu kalau ada bau najis, rasa tu kita tengok kan. Kemudian juga dia punya warna, maka waktu tu dikira sebagai najis. Hadis tu dhaif. Tapi para ulama telah ijma' semua sekali menyatakan bahawa itu cara kaedah untuk kita tengok bagaimana air itu terkena najis. Okey. So nanti kita akan tengok ada tak riwayat sirah yang dhaif, yang lemah, tetapi para ulama ijma' benda tu berlaku. Kan? Benda tu berlaku walaupun riwayat tu tak kukuh. Nanti kita akan tengoklah tentang isu perkara ni yang kita akan selongkar satu-satu insya-Allah. Okey, itu isu yang
Dua. So saya ringkaskan. So isu yang kedua ni maksudnya ada sebahagian ulama macam Imam Ahmad, Imam Hafiz Iraqi dan sebagainya, mutasahih dia agak bermudah-mudahan sikit dalam bab meriwayatkan sirah, walaupun dia dhaif, dia lemah, tetapi selagi tak bertentangan dengan akidah, selagi mana dia tak berkait dengan hukum hakam, maka pada waktu tu masih ada ruang untuk kesenambungan sirah tu. Contoh kan Nabi SAW, katalah contoh kita ambil riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari, Nabi berhijrah pada waktu siang, bukan malam, dan tak ada pun kaitan dengan Sayyidina Ali menggantikan tempat tidur Nabi SAW. Tak ada. Kalau ambil riwayat Al-Bukhari. Kalau ambil riwayat Ibnu Ishaq, cerita tu adalah. Okey, katalah kita ambil riwayat Al-Bukhari. Maksudnya Nabi berhijrah, Sayyidina Abu Bakar datang pada waktu tengah hari, keadaan muka tak nampak, bertutup, kan, datang kemudian cerita bagaimana hijrah ni, dia belikan unta 2 ekor, satu qaswa untuk Nabi, kan, dia ambil 1 ekor dan kemudian terus berhijrah. Dan berhijrah tu ada pula orang yang mainkan peranan lah, Abdul Rahman Abu Bakar dan seterusnya sekali, kemudian juga siapa ni nama Abdullah bin Uraiqid dan sebagainya, semua main peranan. Dan lepas tu bila Nabi SAW tiba dalam gua apa semua tu kan dengan Sayyidina Abu Bakar, adalah cerita tentang labah-labah dengan cerita tentang burung merpati tadi. Okey, so cerita tu riwayatnya dhaif, lemah. Kalau tak letak pun tak ada masalah. Kalau letak pun kira itu adalah salah satu daripada kesenambungan cerita dan sirah yang berlaku dalam gua. Adakah dia melibatkan persoalan akidah? Tak ada. Adakah hukum hakam? Tak ada. Maka di situlah para ulama hadis mereka bincang antara Imam Iraqi dan kemudian ulama-ulama yang lain, mereka agak sikit bertasahul, bermudah sikit, ringan sikit riwayat dalam sirah. Cuma wallahu taala alam, yang paling okey, yang paling terbaiknya kita nak benda tu sahih lah. Yang tu yang lebih utama. Sebab tu saya cuba tulis lah buku ni. Cuba tulis buku ni. Yang sebelum tu first buku saya, kalau tuan tak pernah tengok, 40 kisah masyhur tapi palsu. Buku warna hijau. Buku tu ada orang nak bakar, ada orang nak jawab. Sampai sekarang tak ada orang jawab lagi. Ada orang cuba nak jawab, saya kata jawab tak ada masalah. Jadi, tapi itulah buku pertama yang saya tulis, yang cuba untuk nak bongkar tentang isu-isu sahih, dhaif, lemah, palsu, rekaan dan sebagainya, sehinggalah kepada isu sirah ni. Kan, jadi itu kita kata isu yang kedua bila berbincang tentang sirah Nabi SAW. Isu yang ketiga daripada sudut metod kita dalam bertaamul, berinteraksi dengan sirah Nabi SAW. Kan, sebab tadi kita sebut ada riwayat yang palsu, memang kita tolak lah. Ada riwayat yang sahih dan riwayat yang lemah. Tapi lemah tu taklah lemah sangat. Tak adalah sampai syadidud da'af, terlalu lemah. Tapi riwayat tu masih lagi ada dia punya kesenambungan dia lah. Ataupun kita kata penguatnya mungkin daripada cerita ataupun kisah-kisah yang lain daripada sirah Nabi SAW. Okay, so isu yang kedua. Isu yang ketiga, kita nak masuk sikit. Sirah ni berapa banyak cerita dia? Berapa banyak riwayat ada? Kan? Baik. Sebelum tu, pergi jauh. Hadis ni sebenarnya yang sahihnya ada berapa? Tuan-tuan biasa dengar? Hadis sahih ni ada berapa? Ada orang kata banyak, 1 juta. Ada orang kata, tak, 50 ribu. Ada orang kata sekian-sekian. Kan? Kalau tengok riwayat dalam Sahih Al-Bukhari itu 7,275 tu hadisnya, tetapi itu pun riwayat yang berulang. Sebab tu kata Al-Hafiz Imam Ibn Hajar 4,000 lebih saja riwayat hadis sahih sebenarnya. Tapi kata Imam Nawawi takkanlah macam tu. Sebab kita ada lagi Sahih Ibn Khuzaimah, ada Sahih Ibn Hibban dan sebagainya lagi, riwayat-riwayat yang tak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tapi tetap kategori dia sahih, yang diterima oleh para ulama. Dan maka pada waktu itu ada riwayat yang kukuh yang sahih juga, walaupun bukan dalam pada Bukhari dan Muslim, riwayat daripada kitab lain. Sebab tu saya lebih bersetujulah dengan pandangan Imam An-Nawawi, menyatakan tak lebih daripada 12,000 hadis sahih ni. Dan daripada 12,000 tu termasuklah riwayat tentang sirah Nabi SAW yang sahih. Cuma kita nak kena teliti, tuan-tuan. Sebab tu riwayat dalam tafsir, riwayat dalam sirah, nak kena teliti juga daripada sudut sanad ada tu. Sebab ramai orang bila dia ambil kod riwayat daripada Ibn Abbas, riwayat daripada sekian-sekian yang ada dalam Tabari contohnya, dalam tafsir At-Tabari tentang sirah ke tentang apa ke, dan kemudian dibuat kesimpulan ini riwayat daripada Ibn Abbas. Sebenarnya tak banyak riwayat daripada Ibn Abbas yang sahih yang ada dalam tafsir Tabari sekalipun, yang mana datangnya betul-betul sanad dia sahih kepada Nabi SAW.
Kan, sebab dia akan riwayat daripada siapa? Sudi ke, Abu Aliyah ke, riwayat daripada contohnya lagi kita kata Mujahid ke, riwayat pada Ikrimah ke dan sebagainya, murid-murid daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Tetapi nak kena teliti juga walaupun riwayat daripada sahabat, sebab sahabat pun kita tak boleh dusta. Baru-baru ni ada satu syarikat filem ni, dia minta saya untuk teliti, ada CD kartun, ada 26 episod. Kartun tu dah tayang dekat Astro, tapi kena bank sebab netizen pergi kritik dia punya kartun tu, ada unsur-unsur yang tak jelas ataupun ada unsur yang mengelirukan. Antara benda kesalahan yang paling besar, saya pun tak tahulah, dia kata ada penasihat syariah. Bila saya semak tu, dia kata dah bawa pergi kat Jakim kata sekian-sekian dan sebagainya. Lepas tu saya semak satu-satu, banyak sangat isu antara melibatkan sahabat. Pertama, reka dialog sahabat. Tiba-tiba tengah padang pasir tu, ana rasa haus hari ini, alangkah baiknya kalau petang ini kena goreng pisang dan juga sekian-sekian. Saya pening kepala ni, yang kata tu Bilal. Kan? Yang kata tu Abu Bakar. Jadi saya kata betapa kurangnya pendedahan berkait dengan perkara ni. Kerana para ulama telah pun bersepakat menyatakan dialog sahabat pun tak boleh direka, sebab dia ada unsur athar. Athar ni maksud dia apa? Peninggalan daripada riwayat sahabat, dan juga mungkin riwayat sahabat tu diambil daripada Nabi, cuma dia tak sebut daripada Nabi. Biasanya mereka akan sebut nahana, kami dilarang. Siapa yang larang? Nabi lah larang. Ataupun amarana hakadha, ataupun hakadha amaruna Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikianlah Nabi telah memerintahkan kepada kami. Contohnya apa? Contohnya riwayat Quraib. Quraib ni satu orang sahabat, dia dalam riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Quraib ni dia pergi ke Syam. Pergi ke Syam waktu tu pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Bila pergi ke Syam, semua makruf lah, semua tahulah waktu tu Syam sangat hebat, sehingga Muawiyah ni dikata Al-Mahdi. Inilah Mahdi sebenarnya kan. Pengikut-pengikut dia kata dia Mahdi sebab terlalu hebat pemerintahan dia di Syam. Para ulama sirah bila teliti benda tu, memang nampak kehebatan daripada sudut beliau tu Muawiyah lebih hebat daripada Ali yang berada pemerintahan dekat Madinah. Sampai orang angkat macam tu. Cuma kita nak kata, ketika mana Quraib dia datang, dan pada waktu tu kebetulan untuk satu urusan, dia tengok pada waktu tu orang di Syam dah mula start berpuasa. Puasa dah. Maksud puasa pertama lah. Maksudnya besok tu nak puasa. Jadi malam tu dia balik. Dia balik ke Madinah, dan kemudian pada waktu tu dia tengok orang dekat Madinah belum berpuasa. Jadi tuan-tuan, nak ceritanya kalau Saudi dah puasa ke, Saudi dah raya ke, kita tak boleh ikut Saudi. Sebab berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim ni, Quraib itu sendiri ialah dia tengok kepada tempat yang berada. Maksud bila dia balik ke Madinah orang tak puasa, dia tak puasa. Dia tak ikut puasa orang-orang di Syam. Kan? Jadi waktu tu dia kata hakadha amaruna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam itulah Nabi perintahkan kepada kami. So maksudnya walaupun dia tak kata Nabi berkata, tapi dia kata Nabi, maksudnya juga diperintahkan pada kami. Kami dilarang. Maksudnya confirm datang daripada Nabi. Jadi sahabat punya dialog tak boleh reka. Itu satu isu. Yang kedua, mereka portray kan. Mereka lukis gambar sahabat tu. Tu isu lah. Dan kemudian dialog, kemudian adalah beberapa isu yang saya tengok apa semua tu. Saya pun tak pasti penasihat syariah dia pun buat apa kan. Tapi ceritanya dia adalah satu isu yang sangat besar, dan sekarang ni mereka tengah buat lah. Jadi kartun tu bagus sebenarnya. Kalau anak-anak kita tengok, dia banyak pengajaran sirah, tapi nak kena repair sikit supaya benda tu sahih, betul-betul datang pada Nabi dan boleh kita sebarkan sirah. Itu satu teknik dakwah yang bagus sebenarnya kepada budak-budak. Kan melalui visual ataupun video dan sebagainya. Cuma kita nak kata kena berhati-hati dengan sirah Nabi dan juga sirah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tak boleh direka. Kan sebab tu kena hati-hati bila kita riwayatkan benda ni datang daripada para sahabat. Sebab dia termasuk dalam istilah dipanggil athar. Athar ni apa dia? Athar ni ialah dia mungkin perkataan Nabi, mungkin perkataan sahabat, mungkin perkataan tabi'in. Tu maksud athar. Jadi kalau tuan-tuan baca dalam kitab ni athar daripada sekian-sekian. Jadi athar ini boleh jadi 3 tu lah kemungkinan. Dan athar tu juga mesti sahih. Termasuk dah dalam isu berkait dengan sirah, apa yang dinukilkan daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu konsep nombor 3 yang kita perlu teliti dan kita perlu fahami bila kita tengok berinteraksi dengan sirah Nabi SAW. Okey, yang keempat, kalau tanya saya apakah rujukan yang paling terbaik, kita kata semua kitab semua kitab ada kelebihan, ada kekurangan.
Hatta kitab-kitab ulama moden sekalipun begitu juga, melalui proses yang sama berkait dengan sirah. Sebab isu hadis, penilaian sirah, penilaian sahih ke tak ni isu ijtihad para ulama. Tengok rawi, sebab kita tak hidup pada zaman rawi tu. Ibnu Lahiyah kita tak hidup pada zaman Ibnu Lahiyah. Kita tak hidup Abdullah bin Lahiyah. Kemudian zaman Muhammad Maisarah bin Abdul Rabbah, ini pereka hadis palsu. Kita tak hidup pada zaman dia. Siapa yang kata dia reka hadis palsu? Imam-imam hadis kita lah. Abu Zur'ah, Abu Hatim, kemudian juga ulama-ulama yang pada zaman tu Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Ini semua kita perlukan kepada riwayat dan pandangan mereka untuk menentukan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, so kita nak tengok sikitlah. Tu berapa perkara, nak tengok sikit kepada mukaddimahnya. Kalau tuan-tuan tengok, saya sebutkan dalam kitab ni juga penting supaya masyarakat awam ataupun siapa-siapalah yang baca, dia tahu sikit tentang hadis ni. Hadis ni dhaif tu apa dia, hadis sahih tu apa dia dan sebagainya, supaya dia faham dan dia tahu sikit apa syarat hadis sahih. Kemudian juga saya sebut tentang hadis palsu. Hadis palsu ataupun riwayat palsu dan juga sirah palsu. Macam kita sebutlah Sayyidina Umar Khattab, kemudian Abdurrahman bin Auf merangkak masuk syurga, kan. Kemudian juga cerita tentang Wahsy. Wahsy ni memang ada dalam riwayat Muslim pun apa, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh jauh diri daripada Nabi lah. Riwayat Abu Daud pun ada, dalam riwayat Tirmizi pun ada hadis sahih, kan, cerita tentang bagaimana keadaan Wahsy. Tapi ada juga orang fitnah Wahsy. So kita kena bangkit lah, sebab para sahabat difitnah, kan. Ada pula riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, orang kata begini-begini. Riwayat daripada Fatimah, kan, riwayat daripada Aisyah banyak juga kena. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya iaitulah Allah perintahkan kamu untuk menyembelih baqarah, lembu. Cuba tuan-tuan rujuk tafsir Al-Qumi, tafsir At-Tabarsi dan tafsir-tafsir lain. Itu semua tafsir Syiah. Tuan-tuan nak cari mana tafsir, tengok-tengok, kan. Mereka kata apa tentang Aisyah? Al-Kulaini dalam Usul Kafi, mereka kata yang kena sembelih, patut sembelih tu adalah Aisyah. Dialah lembu tu. Nampak? Jadi kita, sebab dia Syiah ni, antara kelicikan dia ialah dia dalam bahasa Urdu satu, cuma kitab dia tuan-tuan baru je, lebih kurang dalam 150 tahun ni baru dia bawa keluar kitab dia. Sebab tu kita boleh akses lebih kat dia. Dan kitab dia banyak bahasa Urdu lah. Ada juga yang telah diterjemah ke dalam bahasa Arab dan bahasa-bahasa lain. Tapi kat Malaysia payah nak cari tuan-tuan, melainkan tuan-tuan memang kena pergi merantau sikit, sembunyi-sembunyi sikit, nak bawa balik tu dapatlah kitab-kitab Syiah tu. Kan? Tapi nak beli kat ni memang kita tak boleh di bank lah, untuk bawa masuk kitab-kitab Syiah. Tapi kita nak kata itu juga tuduhan kepada para sahabat. Sebab tu kenapa Nabi SAW sebut dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Tuan-tuan biasa dengar hadis ni, apa dia? Iaitulah hadis tentang berdosa atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwaq maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta ke atas namaku, maka siap tempat duduk dia di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Cuba tuan-tuan tengok dalam Sahih Bukhari, dalam bab man kadzab ataupun ithm man kadzaba ala Rasulillah. Bab berdusta ni rupanya dosa besar ke atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok riwayat pertama yang Imam Bukhari letak. Siapa sahabat yang riwayatkan mula-mula hadis tu? Sebelum cerita tentang panjang dalam bab berkait dengan berdusta atas Nabi, iaitulah Sayyidina Ali. Riwayat daripada Sayyidina Ali. Kenapa? Antara isyarat petunjuk kenapa Imam Bukhari bawa benda tu bab pertama, kerana terlalu banyak kedustaan yang direka oleh Syiah. Zaman Imam Bukhari pun duduk tentang Syiah dah. Khawarij pun ya, Mu'tazilah pun ya, Syiah pun ya. Zaman Imam Bukhari. Maka nak dibuktikan bahawa banyaknya orang berdusta ke atas nama Rasulullah melalui riwayat Sayyidina Ali. Tuan-tuan cuba perhati. Kalau kita hari tu, ingat dalam bulan puasa ni baru 3-4 tahun ni kot. Kalau sebelum ni tentang fadilat Ramadan tuan-tuan, tentang fadilat malam tarawih, tengok riwayat siapa? Sayyidina Ali. Riwayat tarikat yang sesat. Tarikat itu, tarikat ni, tarikat macam-macam jenis tarikat. Banyak riwayat pada Sayyidina Ali. Jarang jumpa riwayat daripada Abu Bakar. Kenapa? Sebab Sayyidina Ali adalah tempat pertama yang mereka tuju untuk mereka hadis-hadis palsu. Sebab apa? Kerana kalau kita tengok Karamiyah, Muhammad bin Karam ni pengasas, dia ada sikit fahaman Mu'tazilah tuan-tuan. Dia kata Quran makhluk, kan, dan sebagainya lah. Jadi apa dia punya fahaman? Antaranya
Dia punya fahaman adalah boleh mereka hadis bertujuan baik untuk Nabi SAW. Boleh. Nak reka nama Abu Bakar ke, nak reka Zainal Ali ke, kan? Nak reka nama sahabat-sahabat yang lain, nak reka atas nama Nabi, tapi tujuan baik, maka waktu tu dia diharuskan. Ini pendapat Karamiyah. Sedangkan kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, semua para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tolak pendapat ini. Nak reka tu benda baik ke benda tak baik ke, tetap dia adalah benda yang diharamkan. Sebab mereka kata kalau reka tu untuk tujuan rendahkan Nabi, dustakan Nabi, apa ni kita kata memberikan benda yang tak baik kepada maruah Nabi, tu tak boleh. Tapi kalau baik boleh, bagi angkat ke, kan, siapa solat sunat 2 rakaat pada malam Jumaat dengan membaca ayat kursi, membaca 3 kul, membaca sekian-sekian surah, maka seperti mana bayi dilahirkan. Tu tak apa, reka lah tu. Sebab apa? Sebab dia kata yang tak bagi tu berdusta benda buruk pada Nabi. Dia silap faham. Ini bahaya juga ni tuan. Ni fahaman Karamiyah. Sebab dia juga ada bawa hadis riwayat daripada Ibn Mas'ud, riwayat daripada Abdullah Ibn Abbas. Dia kata tu, Abdullah bin Abbas kata, kalau reka tu untuk sesat manusia tak boleh, liyudilla bihan nas, yang tu tak boleh. Tapi kalau reka tu untuk bawa manusia kepada Allah, tu boleh. Yang tulah Musailamah Al-Kazzab buat, Maisarah bin Abdul Rabbuh buat, Nuh ataupun bin Maryam ataupun Nuh Al-Jami', pereka hadis palsu, mereka buat. Sebab mereka kata apa? Kami ni buat ni reka ni nak bawa manusia kepada Allah. Sebab kita tengok pada zaman Abu Hanifah, pada zaman selepas tu, pada zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan dan sebagainya, orang sibuk baca sirah, dia orang tak sibuk baca Quran. Jadi kita reka fadilat Quran tak banyak, 4,000 pun. Yang mana dia kata aku sahihkan ataupun aku reka yang mana halal diharamkan, haram dihalalkan, tujuannya satu je, untuk bawa manusia kepada Quran semula. Kata siapa? Kata Maisarah bin Abdul Rabbuh. Ni nama lelaki. Dia reka hadis palsu. Kan itu banyaklah tuan-tuan. So nak ceritanya apa dia? Walau apa keadaan sekalipun, hatta sirah pun kita nak cerita pada ni. Sebab tu baru ada satu tokoh sirah kat Malaysia, bukan tokoh pun lah, dia tulis tentang sirah Nabi, sirah Al-Fatih lah, sirah Abu Bakar lah. Dalam tu ada yang reka dialog, dia reka dialog tertentu dan sebagainya. Kita kata metod muhaddisin, metod para ulama sepakat semua menyatakan tak benar untuk mereka ataupun direka-reka dialog para sahabat radhiyallahu an ajma'in. Kan jadi sebab tu kita antara benda yang kita perlu teliti. So saya bawalah beberapa isu berkait dengan hadis palsu, hadis maudhu' tu apa dan sebagainya. Okey. Kemudian juga kaedah berinteraksi dengan sirah. Ini pun kita sebutkan juga. Apa yang ditulis? Okey, yang ni para ulama mereka sebut tuan-tuan. Saya pun tak pasti muka surat apa. Saya tuan-tuan tengok, dia tak ada muka surat kat situ, ditulis XX saja. Okey. Kaedah berinteraksi dengan riwayat sirah. Sebahagian ulama-ulama hadis dan sejarah seperti Imam Muhammad ibn Isa, Khalifah bin Khayyat, Yaqub bin Sufyan, Muhammad bin Jarir At-Tabari dan biasanya dan lain-lainnya, mereka nukilkan. Sebab tu bila kita sebut benda ni ada dalam kitab, tu benda paling bahaya. Sebab bukan semua benda ada dalam kitab, dia adalah satu benda yang kita kena ambil terus. Dan kita kata ni sebab itulah ulama tulis, kalau takkanlah salah. Takkanlah tak betul. Itu sebenarnya para ulama dulu dah jawab dah. Apa dia? Tengok, kata Syekh Dr. Akram Dia Al-Umari, ni ulama moden. Mereka kata, namun apa yang ditulis dalam kitab sirah mereka hanya bertujuan mengumpulkan segala riwayat berkaitan saja tanpa mensyaratkan mesti sahih apa yang dinukilkan. Itu satu. Yang kedua, maka sudah tentu bagi pembaca menjadi tanggungjawab untuk mengkaji riwayat itu sama ada sahih ataupun dhaif. So maksudnya tuan-tuan, para ulama dulu, At-Tabari, Ibn Sa'ad, Muhammad bin Ishaq, Musa bin Uqbah, hatta Az-Zuhri dan sebagainya, mereka jam'al wan naqal. Mereka himpun, mereka nakalkan saja. Ni pada siapa, nukilkan saja. Tetapi bukan bermaksud kena pegang apa yang ada dalam kitab mereka ni. Maksudnya ialah orang terkemudian kena buat kerja. Orang terkemudian dia kena semak balik. Sebab itulah kalau tuan-tuan tengok, ramai orang kata ini geng-geng kurang hajar, dia kata. Kenapa? Kerjanya nak semak kitab-kitab ulama dulu. Sikit-sikit nak semak. Sebenarnya tuan, itu bukan kerja kurang hajar, kerana mereka sendiri sebut macam tu. Mereka sendiri yang endorse, yang bagi tahu sebenarnya kitab yang kami tulis ni kami kumpulkan saja. Dan sebab tu kenapa Mustadrak Al-Hakim, tuan-tuan biasa dengar kitab dia Mustadrak Al-Hakim ni, biasa orang akan kata hadis ni riwayat daripada Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak.
apa kaedah Al-Hakim dan juga disebut Al-Zahabi dalam sekali dalam apa menghimpunkan, bukan himpun, maksudnya menyemak balik, teliti balik dalam kitab tu. Kata Al-Zahabi, ramai orang kata hadis ni sahih menurut Imam Al-Hakim dan disepakati oleh Al-Zahabi. Mereka kata macam tu. Maksudnya satu-satu hadis tu dia kata sahih, Imam Hakim kata sahih. Imam Hakim ni pun hebat tuan-tuan. Hebat, ulama hadis yang sangat hebat. Tetapi ada berapa isu tentang kitab dia ni. Pertama sekali, Imam Al-Zahabi, dia satu isu penyemakan, yang kedua isu kompor dulu hadis tu mengikut bab-bab dia, dan kemudian nilai semula daripada hadis muka surat yang awal. Bila nak nilai sampai pertengahan, kadang-kadang ada imam-imam kita yang dah meninggal dunia. Maka tak bolehlah kita kata yang tu adalah Imam Zahabi buat salah ke Imam Al-Hakim buat salah. Bukan. Maksudnya mereka himpunkan, kompor dulu, lepas tu semak mula daripada awal. Ada yang buat macam tu, metod macam tu. Maksudnya sampai ke wafat, sampai meninggal dunia, mereka tak sempat nak semak satu-satu. Jadi tak boleh kita kata semua hadis dalam Al-Hakim riwayat tu semua sahih. Tak, bahkan ada palsu pun. Sebab dia hanya nukilkan dulu, kemudian baru nak teliti semula. Jadi maksudnya tuan-tuan, para ulama yang kemudian macam Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi, ini guru Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Guru Imam Ibn Hajar ni dia buat apa tuan-tuan? Dia pergi nilai balik kitab Ihya Ulumuddin dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Kan? Pada waktu tu lah, dia pergi nilai balik, dia tengok balik hadis-hadis dalam tu. Sebenarnya itu adalah satu sumbangan yang sangat ilmiah. Dia tengok balik riwayat dia, kan? Dia tengok balik ni sahih ke tak, batil ke, la aslalah ke, ni batil ke, ini tidak ada asalnya ke apa riwayat ni. Dia nilai balik. Setengah orang kata inilah kurang hajar. Pergi tengok balik kitab-kitab yang kemudian pergi nilai balik, kena tak tuan-tuan. Itulah metod ulama zaman berzaman. Kan, maksudnya menyaring, tengok balik, tulis balik, nilai balik, itu adalah benda yang biasa. Kan, kalau tak, kita tak ada orang yang boleh dapat PhD dan master pun dalam bidang agama ni. Sebab tu nak tengok balik kitab-kitab dulu. Nak ambil pandangan tu, mungkin mengkritik, mungkin, ataupun mungkin memberi cadangan lain kepada kitab-kitab terdahulu. Maka kalau macam tu, tak ada orang dapat masa dengan PhD, kan? Sebab mengkritik kitab-kitab ulama terdahulu. Jadi beza kritik dengan menyentuh yang ni tak pandai ke apa ke, itu cerita lain tuan-tuan. Itu memang dosa lah. Tapi secara ilmiah, nilai balik hadis dia dan sebagainya, maka yang tu benda yang lain, satu isu yang lain. So kena bezakan benda tu. Okey. Kemudian, walaupun metod sebahagian para ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi, supaya tidak terlalu ketat dalam menerima riwayat sirah asalkan tidak palsu dan tidak berkaitan tentang hukum hakam, serta tidak bersalahan dengan asas akidah, maka ia satu kaedah dan ulasan yang menarik berkenaan nukilan-nukilan daripada riwayat sirah. Walau bagaimanapun masyarakat kita menganggap suatu sirah yang dengar itu sebagai sabit dan sahih, itu masalah dia. Sebab tak boleh nak nilai. Ni orang dulu cerita dah lama dah orang cerita Abdul Rahman bin Auf ni merangkak masuk syurga sebab terlalu kaya. Lama dah orang cerita, takkan salah. Kan? Tu cerita dia kan. Dah lama dah orang cerita Sayyidina Umar Khattab ni masuk syurga merangkak. Sayyidina Umar Khattab ni membunuh anak wanita dia waktu zaman jahiliah. Lama dah orang cerita, takkan salah. Kan. Kemudian apa? Dah lama dah orang cerita yang mana nama Muti'ah itu adalah wanita pertama dekat masuk syurga. Biasa dengar, Muti'ah adalah perempuan pertama masuk syurga. Sebab apa? Sebab dia ni bila suami dia keluar kat rumah, dia keluar daripada rumah pergi kerja, balik tu disediakan susu dan juga rotan. Tuan-tuan biasa dengar ni, dia biasa riwayat TV3. Saya TV3 juga, tapi saya tak riwayat dalam benda gitu. Kan? Tuan-tuan tengok kan. Jadi dia riwayat kan, dia kata jadi Muti'ah ni perempuan wanita pertama yang masuk syurga. Kerana apa? Kerana sekian. Antara sebabnya kerana dia terlalu taat kepada suami sehingga bawa rotan, bawa susu. Kalau suami dia kata okey, hari ni kerja rumah apa semua beres, bagi susu, suami dia minum susu, okey. Kalau tengok macam tak beres, ambil rotan pukul isteri dia. Adakah Islam macam tu? Jadi sebab terlalu taat macam tu lah Muti'ah ni masuk syurga. Sedangkan dalam riwayat Imam Muslim, wanita Asiyah, kan, ibu Saidina, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian riwayat itu daripada Fatimah yang menyatakan mereka adalah wanita yang terawal masuk syurga, bukan Muti'ah. Kerana Muti'ah berasal daripada riwayat palsu, bahkan tak disebut dalam kitab-kitab hadis. Tapi benda tu biasa orang cerita. Kan, itu belumlah benda-benda yang lain lagi, banyak nanti kita akan sentuh satu persatu. Okey, Syekh Muhammad Hasan Syurah ni satu ulama hebat juga, yang kemudian wajib kita berhati-hati ketika memetik daripada buku-buku sirah
terutamanya buku-buku sirah yang terkemudian. Apa terkemudian ni maksudnya ialah lepas pada zaman periwayatan. Sirah Ibnu Ishaq, Sirah Ibnu Hisham dan sebagainya, hak tu memang kena berhati-hati ketika mana kita nak baca. Bukan tak ada dah terjemah bahasa Indonesia, bahasa Melayu ada, tapi nak kena hati-hatilah. Kan daripada sudut tu, kerana dibimbangi daripada sudut riwayat itu, pertama mereka ni dah letak syair-syair, tuan-tuan. Dia letak syair-syair apa semua untuk menjejakkan jalan cerita apa benda semua tu lah. Satu. Yang kedua pula, riwayat itu sendiri mereka himpun saja. Tak ada pun nak kata ni sahih ataupun tidak, dia himpunkan saja. Maka tak boleh juga nak kata bahawa Ibn Ishaq ni salah, banyak kitab ni tak boleh pakai langsung, tak boleh juga. Kerana kita kena nilai lah, kena tengok. Dan nak nilai, nak tengok ni, sebab itulah ada kitab-kitab moden yang tolong bantu kita. So kalau tuan-tuan tanya saya, apakah kitab sirah yang paling terbaik untuk nak baca, kita kata yang pertama sekali Syekh Sufyan Al-Mubarakfuri dalam Rahiqul Makhtum. Kitab dia tu, edisi dia yang terakhir lah. Kan, itu yang paling terbagus lah. Cuma masih ada satu dua isu, biasa kan, biasa, tak ada masalah benda tu. Tu yang pertama. Yang kedua ialah yang ditulis oleh Dr. Akram Dia Al-Umari, Sahih Sirah Nabawiyah bila Sirah Nabi yang sahih. Tu dah ada terjemah dalam bahasa Indonesia. Dua. Yang ketiga, Dr. Mahdi Rizqullah, ada juga tentang Sirah Nabawiyah fi Masadil Asliyah. Sirah Nabi kembali kepada sumber yang primer, sumber yang utama, Quran Sunnah baliklah. Tu Dr. Mahdi Rizqullah. Kan. Kemudian juga ada pula yang buat kritikan juga, contohnya macam Syekh Muhammad Ali Al-Awishan. Benda yang sabit dan tak sabit dalam sirah pun ada juga kitab dia. Kan, cuma kita nak bagi tahu asalnya adalah dia punya pengarang, karangan-karangan mereka yang mana ada dia punya proses berkait dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, nak azan dulu ke? Terus ya, sikit lagi kita ambil dalam 5 minit lagi ke? Okey, Syekh Dr. Mahdi Rizqullah di awal mukaddimah metodologi penulisan kitab dia, sebenarnya riwayat Nabi SAW terlalu banyak riwayatnya. Oleh itu saya cuba untuk menyimpulkan kepada pembaca daripada riwayat-riwayat yang lemah yang banyak diriwayatkan di kalangan ahli sirah, riwayat peperangan dan sejarah Islam. Tujuan pembahasan bukanlah membawa semua riwayat sirah yang ada, bahkan cuba untuk membawa riwayat-riwayat yang sahih. Termasuklah juga riwayat berkait dengan Quran. Kan? Kita biasa dengar, zaman bila letak titik dan baris ni? Zaman Sayyidina Ali, yang buat tu Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali lah yang orang pertama yang meletakkan asas-asas bahasa Arab dan titik-titik yang ada tu. Kan? Tapi sebenarnya bila baca dalam kitab-kitab riwayat hadis, Abu Aswad Ad-Du'ali ni tasyayyuh, dia terpengaruh dengan Syiah. Takkan satu orang yang tasyayyuh terpengaruh dengan Syiah, tiba-tiba dia boleh berkait pula dengan orang-orang Islam ni, tolong titik baris apa benda pula dah. Tu lagi panjang tu kan. Macam mana Quran ni betul ke pada zaman Nabi dah ada dah? Pembukuan tu dah ada pada zaman Nabi, betul ke? Kan, maksud sebelum Nabi wafat tu dah ada mushaf yang lengkap. Sebab tu nampak dalam riwayat Al-Bukhari dia ada satu bab Al-Ustuwanah, bab tiang-tiang yang diletakkan, tempat-tempat meletakkan Al-Quran. Dan kemudian bab hadis juga yang mana Quran itu dah dibawa keluar. Kalau Quran tu secara logik bawa keluar, takkan pelepah tamar semua bawa dengan unta apa semua. Dia mesti dah bentuk mushaf. Ini tuan-tuan, kalau tuan baca belah-belah Pakistan, ulama-ulama Pakistan tu memang dia orang akan kritik apa kita kata pembukuan Quran ni bukan pada zaman Sayyidina Uthman lah. Pembukuan Quran ini berlaku lebih lagi sebelum itu, pada zaman Nabi dah berlaku pembukuan Quran. Ini cerita khilaf lah. Jangan tuan-tuan pula pegang ni satu, tu salah. Pegang ni lah, yang tu salah. So benda ni yang ada beza pandangan pendapat, ada hujah masing-masing. Itu juga sirah. Pembukuan Quran berkait dengan zaman Nabi, siapa yang terlibat. Kemudian satu watak lagi yang kita panggil dia ni bunuh darah umat Islam lah apa dan sebagainya. Kan, dia ni lah yang sekian-sekian macam-macam lagi. Kan, ada pula watak-watak yang pelbagai. Jadi semua tu masih ada berkait dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, so kata beliau, okey, kita ambil terus Syekh Sayyid Sulaiman Ali An-Nandawi. Kita ambil kepada mukadimah ni. Sesungguhnya sirah yang berhak diikuti oleh manusia sebagai contoh yang baik dan teladan yang tinggi disyaratkan terlebih dahulu mestilah bersifat tarikhiyah, sejarah. Adapun sirah yang tegak di atas dogengan dan cerita-cerita khurafat yang tidak disokong oleh riwayat-riwayat yang dipercayai kesahihannya adalah menjadi tabiat insan, tidak akan terpengaruh dengan apa yang diceritakan kepadanya tentang sirah peribadi yang direka, sedangkan sejarah tidak pernah mengenalinya. So sirah tu bukan khurafat, bukan rekaan dan sebagainya lah.
Kalau tuan-tuan tengok, asalnya saya tulis tu, saya tulis simple je, nama penulis, tajuk dengan muka surat. Lepas tu bila hantar ke syarikat pencetakan, dia kata, Ustaz, kita kena ikut standard yang dikeluarkan oleh KDN, Lajnah Tasihih Hadis oleh KDN. Dia kena ikut macam tulis master PhD dan tuan-tuan punya rujukan. So maksud kena ada tarikh cetak bila. Jadi susah sikit lah nak buat, nak betulkan balik. Kan, jadi lepas ni punya penulisan tu insya-Allah kena ikut standard master PhD punya lah. Kena ada halaman berapa musuh, berapa tarikh cetakan, tarikh keluar, cetakan ke berapa. Oh ni tuan-tuan. Nak ceritanya supaya kita dapat akses balik kepada benda tu dan dia memang ditulis dalam kitab tu. Itulah cerita dah. Kan, jadi ini berkait beberapa isu dengan sirah Nabi SAW. Nanti kita akan cerita tentang bahagian-bahagian tertentu, kejadian sirah Nabi yang awal, kelahiran dan sebagainya, yang insya-Allah nanti kita cuba sambunglah pada waktu yang akan datang. Saya buka soal jawab. Kalau tu ada persoalan satu dua, ada tambahan ke, ada nak ulas balik ke, silakan insya-Allah. Ada persoalan? Okey. Berapa dia? Hadis sahih ikut Imam Nawawi dalam Bukhari ke apa? Semua. Okey. Ikut riwayat dari pandangan Imam Nawawi dalam Takrib, dalam kitab dia lah. Imam Nawawi menyatakan tak lebih daripada 12,000 hadis sahih. 12,000. Tak lebih pada 12,000. Macam mana? Sabda Nabi lah. Okey. Cuma je dia 12,000 dan okey satu satu soalan yang sangat baik. Cuma kita tengok dulu takrif hadis ni, ma sadara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw sifat aw takririn aw min sifati khuluqiyah al khalqiyah. 5 sifat ni maksudnya ialah hadis Nabi. Apa disandar pada Nabi? Perbuatan, percakapan, ikrar Nabi, sifat peribadi Nabi. Sifat peribadi ni maksudnya betul-betul pada diri Nabi lah, janggut Nabi, rambut Nabi, kening Nabi, semua tu. Dan termasuk yang kelima, akhlak Nabi. Jadi semua tu dipanggil sebagai hadis dengan syarat masadara, apa disandarkan secara sahih. Okey. So sekarang ni nampak macam tak logik. Selama kita kata start Nabi sallallahu alaihi wasallam terima wahyu kan, umur 40, dia angkat jadi nabi, sampailah umur 63. Takkan 15,000 je hadis tu? Adakah hadis-hadis sahih yang lain? Kenapa Al-Bukhari letak 7,575 hadis saja? Kenapa Imam Muslim dalam Sahih Muslim 12,000 lebih hadis saja? Kerana mengikut syarat riwayat mereka ada syarat. Jadi mereka ikut syarat mereka dan waktu tu itu saja yang mereka rasakan itu tepat dan sahih. Okey, itu satu isu. Yang kedua, sebenarnya yang orang kata hadis Nabi ni 1,700,000, 500,000. Sebab Imam Bukhari dia hafal lebih 500,000 hadis. Hafiz tu kan, aku menghafal lebih daripada 500,000 hadis Nabi, tapi hanya sedikit saja yang aku masukkan dalam kitab Sahih Bukhari ni. Maksudnya orang kata hadis tu macam banyak lah. Tapi sikit je aku masukkan dalam hadis sebab tak ikut daripada sudut dia punya syarat. Okey, so orang kata hafal 100,000 hadis. Tuan-tuan kalau baca mustalah hadis, dia akan kata hakim syaratnya hafal 300,000 hadis. Kalau dia muhaddis, berapa syarat dia kena hafal? Kalau dia ni adalah musnad ataupun musnid, 100,000 hadis dia kena hafal. Okey, yang 100,000 tu sebenarnya ia adalah riwayat orang yang riwayat tu. Hadis tu innamal a'malu binniyat, satu je. Tapi nak sampai kepada dia tu ialah melibatkan, boleh kita kata sampai 70 riwayat daripada jalan yang lain. Maka yang itulah yang orang panggil jadi banyak tu. Hak ni 70, ni 80, hak ni 100, hak tu 20, 30. Akhirnya tu yang jadi 100,000. Tapi riwayat hadis benda yang sama. Satu isu. Yang kedua, ni nak jawab yang tadi tu. Dia gini, ada benda yang mana sebahagian ulama hadis mereka berpandangan Nabi ni kadang-kala dia ulang balik benda yang sama
pada 4 sahabat yang lain. Nabi akan ulang benda yang sama. Contoh, berapa banyak riwayat Nabi sebut ayul Islamul afdal, apakah Islam yang paling terbaik? Sahabat tanya. Cari dalam Bukhari, dalam Muslim. Jawapan tu kadang-kadang hampir sama. Jawapan tu kadang-kadang hampir sama. Tak lainlah mengucap 2 kalimah syahadah, zakat, puasa, sekian-sekian. Ada yang kata jihadu fi sabilillah, ada yang kata infak, ada yang kata dia seakan riwayat tu sama. Maka sebab tu sebahagian menyatakan dia sebenarnya asal daripada riwayat yang sama. Jadi Nabi cakap pula riwayat tu kepada sahabat yang lain yang mana tak hadir dalam majlis Nabi. Bila mana sahabat tu nak lagi, kalau sahabat tu baru masuk Islam, macam berlaku kepada Arab Badui, dia pergi kencing kat masjid kan, dalam riwayat Bukhari. Kemudian Nabi sahabat-sahabat, okey, contoh lain. Dalam riwayat Bukhari juga Nabi sebut wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit itu yang mana tumit itu akan dibakar dalam api neraka. Sebab Nabi dah cakap banyak kali, kalau kamu basuh kaki waktu wuduk, basuh betul-betul. Tapi ada sahabat ni dibuat main. Dia macam tak serius. Maka Nabi kata wailul lil aqabi minan nar. Maksudnya Nabi dah cakap banyak kali dah tu. Nabi dah sebut dah berapa kali dan berapa tempat. Jadi sebenarnya bukanlah semestinya apa yang Nabi sebut tu adalah benda yang lain daripada start terima wahyu sampai benda sama. Mungkin ataupun sebahagian ulama hadis kata dia adalah benda yang Nabi ulang-ulang. Jadi tak mustahil. Yang betul-betul tak berulang tu mungkin 12,000 je. Itu isu yang kedua. Isu yang ketiga pula, kalau nak kata hadis ni dia bercampur sekali dengan kata-kata sahabat dan juga kata-kata yang lain. Maksudnya yang betul-betul sabdaan Nabi tu 12,000. Tapi yang sahabat nampak Nabi buat, yang sahabat riwayat tadi kata kami riwayatkan pada zaman Nabi begini, kami dilarang. Yang tu mungkin tak masuk dalam hadis secara khusus, tapi dia adalah riwayat pada sahabat tentang Nabi. Jadi yang Nabi ucapkan betul-betul tu 12,000 saja. So banyak dia punya ni lah, banyak dia punya angle tertentu. So kita kata daripada sudut asalnya, cuma nak bagi tahu, ni penting ni, tak ada dah hadis yang tak dinilai oleh para ulama. Jangan budak lepas ni kata sebenarnya guru saya dapat satu hadis ni. Jadi hadis ni dia dapat mimpi jumpa Nabi lah, contohnya kan. Itu problem terus tuan-tuan. Tapi kalau satu orang kata sebenarnya ada hadis lagi yang tak dinilai oleh para ulama hadis, maksudnya zaman Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibn Majah, Ibn Hibban, zaman Syafi'i, zaman Imam Ahmad, Imam Malik, tak lepas lagi rupanya. Ada lagi yang tak singgah dekat mereka dah. Sebab tu Imam Al-Bukhari ni Amirul Mukminin fi hadis. Dia adalah imam besar dalam hadis. Dan juga Yahya bin Ma'in kata, mana-mana hadis yang tak dilalui oleh Abdul Rahman bin Mahdi, dia bukan hadis. Maksudnya dia kata, aku tak tahu je. Abdul Rahman bin Mahdi, aku tak tahu hadis ni, itu bukan hadis. Menunjukkan dalam kepala dia, dalam dia punya proses tu, dah ada dah hadis tu. Tak ada lagi hadis yang terlepas. Sebab kan ada orang kata sebenarnya hadis ni ada lagi yang kita tak nilai, kita tak tahu. Ada dalam kitab hadis ke apa, ada lagi yang tak dinilai. Dah. Yang tak dinilai, tak tahu tu, orang reka hadis. Hak tu memang tak tahu. Maksud orang akan sentiasa akan reka hadis-hadis palsu dan perkara yang berkaitan. Jadi kita kata secara logiknya banyak juga perkara-perkara yang dijawab oleh para ulama hadis untuk menyatakan hadis tu sebenarnya betul-betul perkataan Nabi. Kalau perbuatan Nabi tak masuk dalam hadis, kalau masuk mungkin jadi 50,000. Kalau masuk mungkin jadi 60,000. Itulah dia punya hujah-hujah dia. Wallahualam. Itu ringkas dia. Ada persoalan ni? Mungkin satu soalan ni tentang sirah, tentang hadis. Tak ada. Okey, kalau tak ada kita berhenti dulu kat sini. InsyaAllah nanti kita sambung lagi lah. Ini sebagai muqaddimah, nanti kita akan detailkan lagi tentang sirah Nabi dan riwayat-riwayat yang ada dalam buku ni, dan mungkin juga riwayat-riwayat tambahan yang lain lah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.